Susulan insiden di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur yang tular semalam, Datuk Seri Teo King Sing tampil mempersoal siapa sebenarnya yang menyalahguna kuasa dalam kejadian itu, sama ada beliau ataupun pegawai imigresen bertugas. Mengakui dirinya menteri yang dikaitkan dengan kejadian itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya itu sebaliknya bersyukur kehadirannya ke KLIA membongkar budaya rasuah dalam kalangan pegawai di pintu masuk utama negara itu. Berikut kenyataan Penuh King Sing yang juga ahli Parlimen Bintulu susulan insiden yang tular di KLIA itu. Saya menerima pautan berita bertajuk eksklusif. Menteri buat kecoh di KLIA tuntut pelawat Cina ditahan imigresen dibebaskan. Apa yang lebih mengejutkan, artikel tersebut turut mengatakan saya telah memasuki ke dalam ruang ketibaan tanpa memohon pas, sedangkan saya memiliki pas yang sah untuk memasuki kawasan tersebut. Jadi, mengapa perlu memperbesarkan isu ini dengan memberi persepsi yang salah? Benar, dalam gambar tular itu memang ianya saya, dan saya juga berada di lapangan terbangsa Kuala Lumpur pada ketika itu selepas menerima aduan daripada pelancong untuk memahami keadaan ketibaan pelancong asing ke Malaysia. Ini pemantauan biasa bagi seorang menteri untuk turun padang. Saya bersyukur kerana kehadiran saya telah membongkar satu peristiwa yang memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara. Pada mulanya saya tidak mahu mendadahkan perkara ini kerana sedang bertindak mengikut saluran serta platform yang lebih praktikal. Namun disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubungi saya, maka ini penjelasannya. Yang pertama, saya menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang menuduh saya melepaskan pelancong asing yang ditahan oleh pihak imigresen. Saya tiada kuasa untuk itu dan saya hanya merosakkan reputasi saya sendiri jika berbuat demikian. Saya masih waras dan tahu batas-batas sebagai seorang menteri pelancongan, seni dan budaya. Apa guna saya sebagai menteri sekiranya saya tidak memberi tumpuan serius terhadap kepentingan negara? Tambahan pula ia menjejaskan imej negara dan menakut-nakutkan pelancong asing. Jika kita tidak serius dalam isu ini sekarang, sampai bila-bila ia pun tidak akan diselesaikan. Mungkinkah ada segelintir pegawai takut jika perkara ini terbongkar sehingga memberi kesan kepada kepentingan peribadi mereka? Yang kedua, apa yang berlaku sebenarnya ialah beliau ditahan tanpa diberikan alasan atas sebab beliau ditahan. Masalah timbul apabila kedua-dua pihak pegawai imigresen dan pelancong asing tersebut mempunyai masalah komunikasi. Dimaklumkan bahawa pelancong China tersebut telah dilengkap segala dokumentasi, namun kegagalan komunikasi kedua pihak menggagalkan pihak imigresen mendapatkan dokumen yang diperlukan dari pihaknya. Yang ketiga, inilah sebabnya saya membangkitkan tentang isu komunikasi ini sejak bulan Mac lagi menerusi inisiatif menyediakan penterjemah bagi pelancong-pelancong asing dari kawasan Timur Tengah, China dan India di pintu masuk negara yang bertujuan memudahkan urusan dalam proses ketibaan pelancong asing agar kecekapan pengurusan negara kita dapat dijamin dan dipuji. Timbul persoalan kenapa mereka menolak penterjemah yang telah disediakan oleh pihak Malaysia Airport Holding Berhad MAB. Dalam lawatan ke KLIA itu, saya turut membawa pegawai penyiasatan dari unit integriti di bawah Motak. Saya merasakan sudah tiba masanya pasukan SPRA masuk KLIA 1 secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini. Terdapat juga isu mengenai imigresen pelancong asing yang tiba di sini dirampas telefon bimbit mereka tanpa dijelaskan kenapa mereka ditahan. Adakah ia mengikut prosedur dan piawaian dan dalam undang-undang? Saya juga mendapat maklumat bahawa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan. Malah, wanita yang ditahan tersebut juga tidak diberikan makanan yang sewajarnya ketika ditahan dan ini menjelas melanggar undang-undang. Saya difahamkan wanita tersebut diberi makan hanya sekali sahaja dalam tempoh 15 jam sepanjang ditahan. Gambar tular ini juga jelas daripada pihak dalaman agensi sendiri. Kenapa tularkan gambar dengan persepsi tidak tepat dan berita yang berunsur fitnah? Saya menekan